Assalamualaikum, salam sejahtera, bertemu kembali bersama Noro TV. Jujutsu Kaisen 244 manga chapter review. Orang tu yang tanpa membuang masa, jom layan video ni bersama my best friendo, my brother Todo. Boogie woogie, let's get it. Chapter ini bermula dengan Itadori dan Higuruma tiba di Shinjuku untuk bertarung dengan The King of Curses Ryomen Sukuna. Flashback menunjukkan perbincangan diadakan dan Kusakabe menerangkan Kenjaku perlu dibunuh selepas Takaba membuka peluang untuk Kenjaku diserang. Yuta ialah orang yang bertanggungjawab untuk membunuh Kenjaku, tetapi hanya selepas Gojo dikalahkan dan Yuta perlu kembali semula secepat mungkin selepas Kenjaku dibunuh. Untuk perlawanan menentang Sukuna, mereka tengah pening nak memutuskan siapa yang patut pergi berlawan. Kashimo berkata jika itu ialah perlawanan all out, sudah tentu semua orang patut turun berlawan dan dia akan jadi orang yang pertama. Kusakabe menjelaskan mereka patut memilih orang yang boleh berlawan dengan Sukuna dan tidak terus dibunuh, seperti contoh Miwa yang bukan saja lemah tapi dia juga dah tak boleh lawan guna pedang disebabkan binding vow yang dibuat semasa di Shibuya. Kusakabe berkata yang walau apapun yang terjadi kepada Sukuna dan Kenjaku, mereka masih mempunyai peluang untuk hidup sekurang-kurangnya dalam beberapa hari. Kamo Noritoshi menarik diri daripada bertarung dengan Sukuna kerana dia mahu menjaga keluarganya dan bercadang untuk keluar dari Jepun. Yuji cuba memujuk Noritoshi untuk join berlawan dengan mengatakan dia belajar banyak daripada Noritoshi memandangkan Choso tak pandai mengajar. Higuruma mengisytiharkan dia akan pergi selepas Kashimo kerana Higuruma mampu merampas kes teknik Sukuna. Kashimo tak puas hati sebab Higuruma seperti menganggap Kashimo akan kalah berlawan dengan Sukuna. Higuruma menerangkan yang sekiranya Sukuna dikenakan hukuman mati, Higuruma boleh berlawan menggunakan pedang penghukum, iaitu pedang membunuh secara one hit. Tapi rampasan kes teknik dan hukuman mati masih tidak pasti akan berlaku ke atas Sukuna kerana hakim tak boleh suka-suka memilih jenayah yang telah banyak dilakukan oleh Sukuna. Yuji memberitahu Sukuna telah bertukar dengan badannya sebanyak 3 kali dan dalam ketiga-tiga peristiwa itu Sukuna telah melakukan jenayah. Tindakan mengambil badan Megumi juga boleh disifatkan satu jenayah yang berat dilakukan oleh Sukuna bergantung kepada nasib Megumi. Jika dilihat berdasarkan jari Sukuna, ianya agak susah untuk mengatakan Sukuna melakukan jenayah kalau ia hanya kes objek. Tapi secara tak langsung memang salah Sukuna, seperti kes yang berlaku ke atas Mak Junpei. Untuk kesalahan sekiranya membunuh seseorang, hukuman penjara 10 hingga 15 tahun akan dikenakan. Bagi membunuh 2 orang, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati boleh dikenakan, dan membunuh 3 orang atau lebih dah sah-sah akan dikenakan hukuman mati. Walaupun Sukuna dah melakukan pelbagai jenayah berat, Judgment dalam kes teknik Higuruma hanya mampu memilih satu jenayah untuk dibicarakan. Tak mustahil jenayah yang dipilih oleh Judgment tiada kaitan dengan kes bunuh yang telah dilakukan oleh Sukuna. Sebagai contoh, Yuji pernah dibicarakan atas kes judi yang menunjukkan Yuji main mesin judi pachinko. Tambah pula jenayah-jenayah yang telah dilakukan oleh Sukuna dari 1000 tahun yang lalu. Ini disebabkan undang-undang pada masa kini sudah pasti tidak sama dengan pada zaman silam. Namun Judgment ialah Shikigami yang bergantung kepada kes teknik Higuruma. Kalau Higuruma rasa tak mustahil, sudah tentu Judgment akan ikut seperti apa yang difikir oleh Higuruma. Cuma yang menjadi masalah sekarang, Higuruma tak tahu sama ada rampasan kes teknik akan berlaku ke atas Ten Shadows dan Shrine atau hanya salah satu daripadanya, walaupun perkara itu jelas agak membantu mereka untuk menentang Sukuna. Kemudian Yuji bersuara dengan memberikan pendapat yang dia ada cara untuk menjatuhkan hukuman mati ke atas Sukuna. Kembali ke medan pertarungan di Shinjuku, Sukuna diserang oleh gagak Mei Mei tapi mereka dibunuh serta-merta oleh Sukuna. Mei Mei akhirnya sedar yang serangan terkuat dia itu tidak berkesan kepada lawan yang kuat seperti Sukuna, Kenjaku dan Gojo. Tapi ketiga-tiga mereka menghalang
menghalang serangan itu sebelum kena mereka, jadi sudah pasti serangan Mei itu mampu meninggalkan kesan yang dahsyat. Setelah perhatian Sukuna terganggu, Higuruma menyerang dengan tukul gergasi dan batu-batu di situ dihancurkan oleh Yuji untuk diterbangkan ke arah Sukuna. Senjata Sukuna berjaya diikat oleh Higuruma sambil Yuji bersedia untuk menumbuk Sukuna. Sukuna menahan tumbukan Yuji menggunakan 3 tangannya dan dia terkejut kerana serangan itu menggegarkan badannya selepas terkena tumbukan padu Yuji. Tiba-tiba Higuruma terus melancarkan domain expansion untuk menjambung perbicaraan ke atas Itadori Yuji berkaitan dengan kes pembunuhan secara besar-besaran di Shibuya. Cuma kali ini Sukuna diangkut sekali sebagai yang tertuduh. Kali ini Higuruma membela Yuji dengan mengatakan Yuji tidak bersalah dan pengakuan Yuji adalah salah hanya disebabkan sifat bertanggungjawab Yuji. Penjenayah yang sebenar untuk kes tersebut ialah habis chapter ni dan minggu depan break. Teori kita nampaknya banyak mengena. Higuruma ternyata mahu menggunakan domain expansion untuk merampas kes teknik Sukuna. Kemudian Yuji kini sudah mampu menggunakan kes teknik blood manipulation, memandangkan dia diajar oleh Choso dan Noritoshi, iaitu 2 pengguna teknik itu. Sebelum kita dapat tengok lebih macam mana powernya MC kita, sekarang kita terpaksa berada dalam mahkamah dulu. Mereka mungkin akan terus menuduh Sukuna atau ada plot twist dengan mengatakan penjenayah sebenar itu ialah Megumi, sebab Megumi dan Mahoraga juga penyebab Sukuna bertindak ganas melakukan domain expansion di Shibuya. Ini mungkin juga kerana mereka mahu tahu nasib Megumi sekarang dan ingin berinteraksi dengannya. Walau apapun, Sukuna tetap dilihat tenang dalam domain expansion Higuruma. Alright geng, sampai sini saja video aku. Komen pendapat anda mengenai chapter 244. Macam biasalah geng, jangan lupa untuk like, share dan terima kasih kepada yang dah menjadi saudara. Kepada yang belum subscribe, come on man, join the family, subscribe. Jumpa lagi di episod seterusnya. Noro TV.